Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan teruskan untuk episod keempat dan kelima untuk kisah Kemaruk musim yang kedua hasil karya dari Faizul Izam. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum akak teruskan dengan episod yang keempat untuk siri Kemaruk ni, apa kata kalau kita flashback untuk episod yang ketiga? Di mana episod yang ketiga tu, masa tu kan, Acu dan Icha dia sedang bertarung dengan Bonggol. Bonggol dia memang banyak akal tau. Banyak sangat taktik dia buat sebab dia nak menyerang kepada Hakim, Akib, Rashid, macam tu. Termasuk Acu dan Icha macam tu. So, untuk episod yang seterusnya ni, keadaan menjadi lebih getir. Apa yang berlaku? Jom akak teruskan. Mana dia pergi? Kata Rashid, dan mereka semua memerhatikan sekeliling, mencari-cari. Kemanalah si Bonggol ni pergi? Macam tu. Hati-hati. Takut dia masih ada dekat sini. Bersedia. Tambah Rashid lagi. Akib dan Hakim dia hanya mendiamkan diri sahaja. Dia diam je, dia tenang je. Cool macam tu. Dia tak adalah rasa macam, macam tu tak ada. Mereka berdua memangku Acu dan Icha yang tercampak ke arah mereka. Ternyata Acu dan Icha tak boleh nak lawan dengan Bonggol. Tak apa Rashid, dia memang dah pergi. Acu, Icha, kamu berdua tak apa-apa? Kata Akib. Mereka berdua menggilingkan kepala sebagai isyarat kononnya tak ada apa-apalah. Tapi kan lepas tu dengan tiba-tiba kedua-dua mereka batuk dengan sangat kuat sehingga menyemburkan darah dari mulut mereka. Tak semena-mena mereka berdua tu meronta-ronta tau. Rontaan mereka tu seolah-olah macam mereka dibakar oleh api yang sedang membara. Kulit mereka yang sebelum ni cerah, cantik, gebu-gebas kan, dah berubah menjadi kemerah-merahan. Seolah-olah macam berbahang-bahang macam tu. Lepas tu mereka menjerit. Panas! Panas! Pekik Icha. Akib dan Hakim dia terpaksa memautkan mereka berdua ni untuk mengawal mereka. Nak membantaskan mereka daripada terus meronta melawan apa semua kan. So dia terpaksa juga pegangkan mereka berdua ni bersama. Kamu bertiga tolong pegang mereka. Ada yang tak kena ni. Arah Akib. Akib lepas tu dia bengkas bangun. Lepas tu dia pergi pegangkan ubun-ubun kedua-dua mereka ni. Ubun Acu satu, ubun Icha satu. Sama-sama dia pegang kiri kanan tangan dia. Dia pejamkan mata dia, si Akib ni lah. Dia pejamkan mata dia. Lalu dia masuk ke alam separa sedar Acu dan Icha. Apa yang dilihat masa tu adalah sesuatu yang pelik korang. Pelik sangat. Suasana yang Akib lihat dekat situ, suasana dia sangat panas. Dan dia macam gambaran dia kemerah-merahan macam tu. Tak ada kelibat Acu dan Icha pun dekat situ. Dia tak dapat tengok pun kelibat mereka berdua. Kenapa jadi macam ni? Pelik. Dia bermonolog sendirian. Dia pelik sangat dengan apa yang dah berlaku. Akib dia memutuskan untuk masuk dengan lebih dalam lagi. Dia nak pergi siasat selidik apa yang ada sebenarnya, apa yang berlaku dengan lebih jauh lagi. Suasana masa tu memang betul-betul panas lah. Dia duduk dalam keadaan tempat yang kemerah-merahan, yang berhaba, betul berpanas macam tu kan. Memang panas.
Seolah-olahnya dia berjalan masa tu seperti dia berjalan di lautan api, dikelilingi dengan api. Dia ternampak kelibat dua orang perempuan yang agak luar biasa sedang duduk di atas dua buah kerusi besar seperti sebuah singgahsana yang menyala seperti dikelilingi dengan api. Lepas tu dia terus pergi mendekatkan diri dia dengan dua perempuan tu. Haba yang menyelubungi kelibat mereka berdua tu membuatkan muka mereka tu tak jelas kelihatan tau. Akib tak boleh nak fokus. Masa tu mata dia klik-klik je, dia tengok siapa tu, Acu dengan Ica ke? Macam tu kan, tapi dia tak boleh nak fokus. Akib dia terkejut tau apabila melihat mereka berdua ternyata sememangnya adalah Acu dan Ica. Mereka hanya mendiamkan diri dengan kepala mereka tertunduk sedikit ke bawah. Diam, kaku, kejong kat situ je atas kursi tu. Yang merisaukan Akib adalah wajah mereka sangat berbeza dengan Acu dan Ica yang dia kenal. Mereka tu memiliki satu tanduk yang kecil aja dekat tengah-tengah dahi mereka. Seorang satu dapat tanduk. Keseluruhan kulit mereka tu merah menyala seperti api yang sedang membara. Macam udang yang kena bakar dengan api kan? Merah-merah-merah macam tu. Tiba-tiba mereka membuka mata. Udah duduk tadi macam tu, membatu dia tutupkan mata. Lalu terbukakan mata. Lepas tu dia jelingkan ke arah Akib tau. Seketika selepas tu mereka menyeringai sehingga menampakkan dua batang gigi taring mereka yang mengerikan. Yang mengejutkan, menakutkan semua adalah Acu, Ica, abang ni, mari abang tolong, kata Akib sambil dia menghulurkan kedua belah tangan dia nak tolong adik-adik dia tu. Tapi mereka berdua ni perlahan-lahan berdiri dari kedudukan dia duduk tu. Mereka terus merenung tajam ke arah Akib. Beramis! Mereka memekik bersama satu gelombang haba yang kuat merempuh Akib sehingga Akib ni tercampak jauh. Lepas tu Akib lenyap. Akib dia tersedar dan dia tersentak. Tangan dia yang berada di ubun-ubun Acu dan Ica dia lepaskan. Dia berundur sedikit ke belakang dengan mata dia dibiakkan macam terkejut. Macam tu. Lepas tu nafas dia duk-duk macam tu. Kau tak apa-apa Akib? Tanya Hakim. Dia tengok pelik kan Akib macam tu. Akib yang masih lagi terkejut, dia hanya memandang je dekat Hakim. Dia pandang macam tu je, dia tak jawab apa. Sambil dia telankan air dia. Macam tu, Hakim dia rasa sangat pelik lah sebab muka Akib tak selalu macam tu. Biasanya Akib ni muka dia biasa je, tapi kali ni macam sesuatu yang luar biasa tau. Lain macam je. Lepas tu, lagi satu, Hakim ni, dia sangat kenal dengan sifat adik dia ni. Walaupun adik dia ni lurus bendul, tapi tak ada satu pun apa yang mampu membuatkan dia risau. Dia takkan risau selalunya. Dia akan steady, dia akan cool je. Tapi kali ni, muka dia berubah lain macam tu sekali kan. So, Hakim ni memang betul-betul terkejut lah. Tiba-tiba, Acu dengan Ica ni dia berhenti meronta-ronta. Mereka kembali sedar dan dia tersenyum. Senyuman dia korang tajam ke arah Akib. Hakim dia perhatikan je pada gelagat mereka bertiga ni. Perhatikan je Acu dan Ica. Dia sedar akan perubahan yang berlaku kepada Acu dan Ica ni memang perubahan yang juga ketara. Sama juga macam apa yang berubah kepada Akib. Cuma Akib ni bezanya dia terkejut. Tapi Acu dengan Ica ni macam renungan dia tu macam menakutkan lah. Hakim dia rasa sangat pelik. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa air muka Acu dan Ica tu boleh jadi berubah? Hakim dia mengambil keputusan untuk membiarkan Akib menenangkan diri Akib tu dulu. Dulu. Tenangkan dulu. Apa yang dia rasakan nampak macam terkejut sangat. Dia pasti akan mendapatkan penjelasan selepas keadaan dah jadi kembali normal. Mesti. Dia akan cari waktu yang paling sesuai. Dia nak tanya juga dengan Akib apa yang sebenarnya dah berlaku. Pada malam tu, sewaktu sedang mereka tidur, Akib didatangi oleh Tok Siluman Hitam menerusi perhubungan gaib di dalam mimpi dia. Mereka berdua bersila sambil
berhadapan di atas sebuah batu besar dalam keadaan sekeliling yang tak ada apa-apa kat situ. Memang gelap gelita, tak ada apa-apa. Hanya mereka berdua sahaja yang kelihatan dekat situ. Tok siluman hitam dia hanya tersenyum bila dia tengok Akib. Takdir kamu telah tiba, Akib. Hadapi takdir kamu dengan berani. Kata Tok siluman hitam. Akib dia menunduk, lepas tu dia merenung ke dasar batu, lepas tu dia pandang balik semula ke arah muka Tok Guru dia tu. Adakah Tok Nibung Tunggal angkara semua ni, Tok? Tanya Akib. Tok siluman hitam dia gelengkan kepala dia perlahan-lahan. Jika pandangan kamu kelam, maka pandangan aku lebih kelam dari kamu. Dunia kamu bukanlah dunia aku lagi. Cuma aku nampak adalah kelibat yang lain berada di belakang semua ni. Jelas Tok siluman hitam, tapi masih dalam keadaan yang berteka-teki. Akib dia tersentak, dia tak faham. Apakah ada lagi kuasa jahat yang lebih kuat dari jiwa gelap, Tok? Tok siluman hitam dia hanya merenung muka Akib sedalam-dalamnya. Dia tengok je muka Akib. Jika ada yang kuat, pasti ada yang lemah. Jika ada kuasa yang kuat, pasti ada kuasa yang lemah. Tetapi setiap yang kuat atau lemah, pasti ada yang lebih kuat atau lebih lemah dari itu. Seperti apa yang aku katakan tadi, apa yang aku ternampak adalah kelibat lain yang lebih berbahaya. Cuma penglibatan jiwa gelapku tak begitu jelas. Kelibat yang lain ni dia macam amat berbahaya. Dia tak berseorangan, dia berdarah ketua yang ampuh. Hati-hati, Akib. Akib hanya mendengar dengan penuh tekun. Dia mendengar dan terus mendengar. Macam mana dengan kembar berdua tu, Tok? Kenapa mereka berdua digelar naga gempita? Tanya Akib. Tok siluman hitam terdiam lagi seketika. Jika diikutkan, mereka berdua sepatutnya berbahaya pada jiwa gelapku. Tetapi apa yang berlaku ini sangat pelik. Orang lain pula yang menginginkan mereka berdua. Mereka seperti tahu apa yang ada pada Acu dan Ica. Dan mereka tahu bagaimana nak mencetus kebangkitan naga. Percayalah, Akib, aku pun merasa sangat muskil. Mereka berdua mendiamkan diri, suasana dia jadi macam sunyi sepi lah, macam tu lah. Lepas tu suasana yang sunyi sepi tu terus sunyi dan terus sunyi tanpa jawapan. Tok, apa yang patut saya buat, Tok? Tanya Akib. Keadaan sekarang ni bergantung sepenuhnya pada kamu dan kumpulan kamu, Akib. Apa yang kamu lalui bukanlah sesuatu yang mampu aku uraikan. Carilah jawapan. Tapi mesti diingat, buat masa ni kamu harus memikirkan bagaimana untuk mengekang kebangkitan mereka berdua. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi jika mereka tak dikekang. Jelas Tok siluman hitam. Akib mengangguk lemah. Dia seolah macam tak tahu nak buat apa. Kamu sudah ceritakan kepada Hakim? Tanya Tok siluman hitam. Akib mengangguk lagi. Tandanya, ya. Tok siluman hitam dia menepuk bahu kanan Akib. Lepas tu dia tersenyum manis dari senyuman dia. Kamu dan Hakim ibarat isi dan kuku. Seperti kanan dan kiri. Seperti akar dan tanah. Gandingan kamu berdua pasti akan mencetuskan sesuatu kelainan yang lebih hebat. Carilah cetusan tu. Aku percaya pada kamu berdua. Akib dia hanya mengangguk sambil menunduk dan terus menunduk. Akib kemudiannya dia terjaga dari tidur dia. Mata dia tu tertumpu ke arah bumbung, lalu dia merasakan macam ada sesuatu yang berada di sisi perbaringan dia. Dia tersentak bila dia mendapati Acu sedang memeluk dia dengan kepala diletakkan di dada Akib. Terkejutlah, mana boleh. Akib cuba mengalihkan Acu, tapi pelukan Acu tu menjadi lebih erat. Acu, kenapa buat macam ni? Macam mana Acu boleh masuk sini? Sini kan pondok orang lelaki.
tak manis kalau abang-abang lain nampak. Kata Akib sambil dia melilau, dia memandang ke semua mereka yang masih nyenyak tidur. Dia masih berusaha untuk melepaskan pelukan. Perlahan-lahan acu dia melepaskan pelukan, lepas tu dia bangkit, dia duduk berteleku macam tu kat sebelah Akib. Jelas masa tu kelihatan dia menangis. Acu ni menangis, esak menangis macam tu. Beria sangat dia menangis. Akib dia bangkit daripada perbaringan dia, lepas tu dia bersila di hadapan Acu. Kenapa Acu? Apa yang abang boleh tolong? Tanya Akib. Acu takut. Acu takut abang. Acu tak tahu nak buat macam mana. Ada banyak suara yang mengganggu kepala Acu. Abang, Acu takut. Banyak suara abang datang. Acu dia menangis esak-esak tau. Dia mengadu yang ada suara itulah inilah apa semua. Dia bisik-bisik dengan dia kan. Jadi tak tenteram. Naluri kerisauan Akib meningkat dengan mendadak masa tu. Bila dia dengar apa yang dijelaskan oleh Acu. Dia memegang kedua belah bahu Acu. Dia cuba tenangkan Acu. Acu, kuatkan semangat. Kamu berdua kena bersama melawan. Abang akan cuba bantu sedaya upaya yang mungkin walau abang terpaksa menggadaikan nyawa abang sendiri. Percayalah. Percayalah kata-kata abang. Kata Akib sambil dia tersenyum, merenung mata Acu. Acu tersenyum, lepas tu dia cuba nak memeluk Akib. Tapi Akib ni dia mempertahankan diri dia. Dia tak boleh buat macam tu. Mereka tak muhrim. Memang tak boleh. Akib dia berjayalah menolak Acu tu. Acu minta maaf abang. Kata Acu menunduk. Muka dia moyok je sebab dia malu sebenarnya. Segan juga dia kan. Akib perlahan-lahan dia angkatkan dagu Acu macam mana adalah dia angkatkan dagu Acu kan. Lepas tu dia tersenyum. So dia macam dia sentuh sikit, dia macam tiup ke sedikit ke pipi Acu dengan tiupan manja macam tu. Dia nak bagi adik dia tu semangat sebab dia anggap macam adik. Acu tak buat salah apa-apa. Terima kasih sebab Acu percaya pada abang. Sudah, jangan nangis lagi. Nak abang ceritakan sesuatu tentang kamu berdua? Tanya Akib. Acu dia angguk. Dia happy lah. Dia angguk. Dia tak dipersalahkan. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita duduk di luar. Di sini tak manis dipandang. Kata Akib yang dia bingkas bangun, diikuti dengan Acu, mereka pun keluar dari pondok tu. Sekarang ni masuk babak di kawasan unggun api dekat luar pondok. Di kawasan unggun api tu hanya tinggal api yang berbara, maksud api bara yang hanya berbaki je. Akib dia berusaha untuk menyalakan semula bara api tu. Acu dia hanya duduk, dia menunggu dengan penuh sabar. Dia nak dengar cerita. Kegembiraan tu terpancar apabila api tu dah menyala kembali. Dia terus duduk berdekatan dengan Acu. Acu tahu tak yang abang tahu sifat Acu? Apa kelemahan Acu dan apa kekuatan Acu? Tanya Akib. Acu dia hanya tersenyum, sambil tu dia menggeleng. Macam tak tahu. Satu darinya, Acu ni sangat comel, tahu tak? Sambil ketawa. Acu yang mendengar kata-kata Akib, dia terus tersipu malu, terus dia happy. Alah Abang Akib, itu Acu tahulah. Dia pun menutup mulut dia sambil ketawa. Tahulah kita. Supaya terjaga kesopanan dia. Ni abang malas nak cakap ni. Terus bangga diri. Gitu. Kata Akib mengusik. Tetapi ada perkara yang lebih penting yang Acu kena tahu. Walaupun adik abang berdua ni kembar, tapi kamu berdua ni mempunyai sifat yang berbeza. Acu lebih penyayang dan lebih bersifat belas. Ica pula keanak-anakan, lebih manja. Tapi terlalu bergantung pada Acu. Abang percaya Acu boleh mengawal apa yang sedang berlaku sekarang. Jika ada orang yang mampu mengawal Ica, Acu lah orangnya. Abang percaya pada Acu. Jelas Akib. Acu risau bang. Acu takut. Acu tak mampu mengawal diri Acu. Sejak dari kita bertempur dengan orang tua bonggol siang tadi, Acu dapat rasakan sesuatu yang panas dalam diri Acu. Macam-macam suara yang menghasut Acu. Acu rasa kusut sangat.
Acu tiba-tiba dia memegang kedua belah kepala dia seperti dia sedang menahan sakit. Dia menyeringai menahan kesakitan. Nafas dia tu turun naik dengan sangat kencang. Asap nipis kelihatan berterbangan di atas kepala dia. Akib perasan perubahan yang berlaku pada Acu. Sabar Acu. Acu kena kekal bertenang. Tumpukan perhatian pada apa yang Acu nak dengar sahaja. Jangan mudah tertipu dengan bisikan jahat, ujar Akib. Semasa mereka berdua sedang leka berbual, mereka tak perasan ada sepasang mata yang sangat membara sedang memandang mereka dengan pandangan yang sangat tajam. Pandangan mata tu datang dari dalam pondok Acu dan Ica. Pelik kan? Acu, tarik nafas dalam-dalam. Cuba bayangkan apa yang Acu nak sahaja. Jangan lupakan kedua ibu bapa Acu. Bertenang Acu. Akib dia masih cuba memujuk. Tolong saya, abang. Tolong saya, abang. Tiba-tiba suara Acu berubah menjadi lebih garau dan lebih garang dari yang lembut. Akib dia terkedu. Tiba-tiba datang satu angin sepintas lalu je. Ica berdiri di belakang Akib dalam keadaan muka dia yang sangat bengis. Mata dia merah menyala. Bahang yang keluar dari tubuh dia dapat dirasai dengan kuat. Kau buat apa? Tanya Ica dalam keadaan bengis. Mata dia merah menyala. Akib dia bangun, lepas tu dia berdiri dalam keadaan bersedia. Nampaknya sesuatu yang tak diingini bakal berlaku. Dia harus memikirkan jalan keluar dengan segera. Ish, Ica, kenapa cakap dengan Abang Akib macam tu? Ish, abang kita ni. Bentak Acu yang masih lagi dalam keadaan menahankan sakit kepala dia. Ica dia hanya mendiamkan diri, dia merenung Akib dengan pandangan yang penuh dengan rasa benci. Seluruh tubuh dia mengeluarkan gelombang haba yang membara. Ica, bawa bertenang. Abang Akib ni. Ica dah tak kenal abang. Akib mula bersuara. Duk. Ica mengeluarkan satu denyutan haba sehingga menyebabkan Akib berundur sedikit ke belakang. Macam tu, berundur terundur macam tu lah. Tiba-tiba, Hakim muncul betul-betul bersebelahan dengan Ica. Bahu Ica tu dipegang. Berkerut dahi Hakim menahan bahang yang menyerap pada dia masa dia pegang tu. Ica, jangan lupa dari mana asal-usul kita. Jangan lupa abang dan abang Akib. Kami ingin membantu, kata Hakim. Perkara ni terjadi semuanya angkara kau. Kau yang banyak membuat onar sehingga kami terpaksa mengikut kau. Kau yang menjadi buruan, kami pun menjadi buruan. Bentak Ica yang memandang tajam ke arah Hakim pula. Hakim dia tersentak dengan kata-kata Ica. Dia akur dan diterima kata-kata Ica tu dengan hati yang terbuka. Sebab memang salah dia pada awalnya kan. Pop! Hakim dia menampar manja pipi Ica. Tak ada niat pun dia nak cederakan. Konon-kononnya macam bergurau. Bukan bergurau lah. Situasi ni macam adik, abang semua kan. Dia tak dapat sangkakan lagi Ica tu dah different sangat. Dia melemparkan senyuman dia tanpa ada rasa sedikit pun perasaan marah pada Ica. Tak apalah. Tak apa. Abang terima segala kata-kata Ica dengan hati yang terbuka. Dan abang minta maaf kerana apa yang dah berlaku. Izinkan abang dan abang Akib membantu Ica dan Acu dengan seikhlas hati kami. Jangan risau. Abang tak marah Ica pun. Kata Hakim dengan wajah yang penuh dengan senyuman, dengan kelembutan. Ica dia seperti tersentak dari lamunan serta merta tubuh dia tu berubah menjadi seperti sedia kala. Haba yang menyelubungi tu terus hilang dengan tiba-tiba. Macam tu dah tak rasa dah bahang kat situ. Lepas tu, dengan pantas, dia memeluk Acu. Ica ni memeluk Acu yang semakin pulih dari kesakitan.
Masa tu mereka menangis sepuas-puas hati. Dia memang all out kat situ. Dia betul-betul dia menangis sebab dia tertekan, dia tak tahu apa yang berlaku. Terima kasih abang. Kata Akib sambil menarik nafas lega. Hakim dia menganggukkan kepala dia. Keesokan harinya, Akib dan Hakim dia bersama dengan Rashid, Kemat dan Sidi. Mereka ni sedang berbincang di dalam pondok. Akib dia menceritakan kepada mereka bertiga ni apa yang telah diceritakan kepada Hakim. Macam mana ni Akib? Kita kekang pun tetap akan terjadi. Kau tak ada jalan ke untuk kita selesaikan masalah ni? Tanya Rashid. Akib diam seribu bahasa. Kepala dia berfikir-fikir tapi tak tahu nak fikir apa. Aku ada berjumpa dengan Tok Siluman Hitam. Dari apa yang aku diberitahu buat masa ni, kita kena cari jalan kita sendiri. Cuma dia ada mengatakan orang yang berada di sebalik semua ni bukanlah Tok Nibung Tunggal. Dan kali ni agak lebih berbahaya. Jelas Akib. Mereka semua terpinga-pinga. Siapakah gerangan yang lebih berbahaya yang dimaksudkan? Hati mereka dihantui beribu tanda tanya. Siapa? Macam tu. Tenang semua. Apa lagi yang Tok bagi tahu pada kamu, Akib? Hakim cuba meredakan ketegangan yang mereka rasai time tu. Kata Tok, musuh kita kali ni adalah berdarah ketua yang ampuh. Ini bermakna mereka berkumpulan. Aku tak pasti berapa ramai dan aku yakin Bonggol adalah orang suruhan dia. Jelas Akib. Mereka memandang sesama sendiri. Bayangan yang ada sangat tidak jelas. Dan ini merisaukan kepada mereka semua. Kita masih ada kelebihan. Acu dan Ica masih lagi dalam jagaan kita. Kita cuma perlu bersedia. Hakim tiba-tiba mencelah, memberi cadangan. Tapi macam mana? Kita sendiri tak tahu apa sebenarnya yang mereka mahukan dari kita. Dan kenapa Acu dan Ica menjadi sasaran mereka. Bidas Kemat. Mereka semua mengangguk kepala dan mereka ternyata buntu, lemah, tak tahu nak buat apa. Akib, tidakkah kau rasa sudah tiba masanya kita iringi mereka ni pulang ke rumah Abang Suib? Manalah tahu dengan berjumpa kedua ibu bapa mereka mendapat ketenangan untuk melawan dari dalam. Sidi memberi cadangan. Ada logiknya kat situ kan? Mereka semua memandang sesama sendiri seperti bersetuju dengan cadangan yang baik tu. Baiklah. Nampak gayanya cadangan tu memang baik. Tambahan kita ada sebagai pengiring mereka. Dan mungkin di sana kita mampu beroleh sesuatu. Jawab Akib. Sesudah Zuhur kita akan mula bergerak ke sana. Mohon kita semua bersedia dengan segala kelengkapan untuk perjalanan kita. Jika tiada aral menjelang maghrib, kita akan sampai ke kampung Kalumpang. Tambah Akib lagi. Mereka semua mengangguk kepala tanda faham. Lewat petang di rumah Suib. Ni kita ambil babak di rumah Suib. Saleha, bawakan abang air segelas. Pekik Suib yang baru dia pulang dari kebun. Tak lama kemudian Saleha pun muncul di muka pintu dengan segelas air dekat tangan dia. Tandan pisang yang tempoh hari macam nak masak tu bang. Abang dah cantas? Tanya Saleha. Dah? Tu abang letak kat bawah rumah. Kena peram tu. Lagi 2 hari masaklah pisang tu. Boleh buat cucur kodok, cicah dengan sambal goreng. Sedap kan bang? Kata Saleha sambil tersenyum memejamkan mata dia ke atas seperti dia menikmati kehidangan cucur kodok yang lazat sangat. Awak tu kalau masak kayu pun saya makan. Suib dia berseloroh je dengan isteri kesayangan dia tu. Alah bang ni, malulah saya abang cakap macam tu, kata Saleha dalam keadaan yang tersipu-sipu malu. Saleha dia merenung di kejauhan. Dia menarik nafas yang dalam, lepas tu dilepaskan perlahan-lahan. Apalah khabarnya anak kita tu kan bang? Dah 2 bulan dia tak jengah kita.
mungkin tengah sibuk berlatih agaknya. Syuib hanya menganggukkan sahaja kata-kata isteri dia. Abang sebenarnya risau juga. Mereka tu ada sesuatu yang luar biasa. Tapi abang bersyukur mereka berada di bawah jagaan Akib dan Hakim. Syukur sangat. Kata Syuib dalam keadaan kegirangan, agak-agak girang juga tapi rindu juga. Apa yang kau syukur sangat tu? Suka betul hati kamu berdua ya? Tiba-tiba, satu suara lelaki memecah suasana. Kelihatan 3 orang lelaki yang berbadan tegak berdiri di sisi rumah Syuib. Syuib dia terus berdiri dan dia bersedia. Suara dan wajah lelaki tu amat asing bagi dia. Dia tak kenal, dia tak pernah dengar suara tu. Kau siapa? Dari mana kau muncul? Syuib dia membentak. Dia tanya kita macam tu. Kau dengar kan? Tanya salah seorang dari mereka yang dilihat seperti ketua. Soalan tu menimbulkan rasa geli hati kepada mereka. Kononnya lah. Oi, sial! Jangan banyak cakap. Serahkan emas yang kau simpan banyak-banyak tu. Kalau kau sayangkan nyawa kau, lebih baik kau ikut cakap kami. Kata si ketua daripada 3 orang tu. Syuib dan Salihah dia memandang sesama sendiri. Mereka tak faham sebenarnya dengan apa yang dikatakan. Mereka miskin. Mana mungkin mereka mempunyai simpanan emas walaupun sedikit. Memang tak faham lah. Tak semena-mena mereka bertiga menyerang Syuib. Dekat tangan mereka tu terpegang kemas senjata tajam yang membahayakan. Syuib dia terus bergelut dengan mereka. Dia bergelut dan dia cuba pertahankan diri. Dia harus pertahankan juga keselamatan isteri yang dia cintai tu. Salihah, masuk dalam. Kunci pintu. Salihah walaupun dia amat risau dengan keselamatan suami dia tu, dia terpaksa juga akur dengan arahan suami dia. Tanpa dilengahkan masa, dia terus menutup semua pintu dan tingkap. Nak minta tolong, rumah mereka tu jauh dari penduduk kampung. Dia kan duduk ujung kampung macam tu. Walaupun cedera, Syuib dia tetap nekat. Dia nak lawan juga. Tiba-tiba tanpa diduga, satu tetakan telah hinggap ke belakang leher Syuib. Serta-merta, dia merasa seperti melayang. Lepas tu dia jatuh tertiarap dekat atas tanah. Mata dia masa tu tertancap. Mata terfokuslah ke arah muka pintu. Salihah. Dia dapat melihat 3 lelaki tu sudah mula menendang pintu rumah dia. Lepas tu dia panggilkan lagi. Salihah. Macam tu dia risaukan Salihah kan. Jangan. Tolonglah. Tolong. Jangan. Perlahan. Masa tu dia cuba nak pertahankan isteri. Janganlah kacau isteri dia kan. Lepas tu dengan perlahan mata dia jadi semakin kabur. Dan sehingga menjadi gelap. Macam tu dah tak ada apa dah dia pingsan. Beberapa jam sebelum kejadian di rumah Syuib, semasa mereka bertujuh, ni babak mereka bertujuh ni. Semasa mereka bertujuh tu berjalan keluar dari kawasan hutan tempahan, dari kejauhan tu mereka dapat melihat asap yang berkepul-kepul dari satu arah. Itu datang dari rumah Pak Hitam. Kata Acu. Ica dia ngangguk. Lepas tu mereka berdua terus je pergi dengan pantas menuju ke arah tu. Acu, Ica, tunggu. Pekik Rashid. Pekikan Rashid tu tak diendahkan. Mereka terus je meluru tanpa memandang pun ke belakang. Terus berlari pergi ke tempat asap tu. Ish, mereka berdua ni, mari, kata Hakim. Lalu mereka berlima terus mengejar kedua kembar tu dari belakang. Setibanya mereka berdua di perkarangan rumah Pak Hitam, mereka mendapati rumah Pak Hitam telah hampir hangus dijilat api. Kandang-kandang lembu juga terbakar bersama-sama kesemua lembu yang ada. Acu, mana Pak Hitam? Tanya Ica. Acu hanya mendiamkan diri. Mata dia liar mencari sekeliling. Seketika selepas tu, mereka berlima tu pun tiba. Apa yang mereka nampak di hadapan mata mereka adalah sesuatu yang sukar
untuk dipercayai. Akib dia memejamkan mata dia. Dia cuba menggunakan seluruh panca indera dia untuk mengesan Pak Hitam. Sebab Pak Hitam memang tak kedengaran suara atau apa pun pada waktu tu. Akib dia membuka mata dia, lalu dia menunjukkan tangan dia ke satu arah. Dia memandang ke arah Hakim. Sana bang, arah Akib. Hakim dan mereka yang lain termasuklah Acu dan Ica berlari menuju ke arah yang ditunjuk. Arah tu menuju ke arah belakang rumah. Kesemua mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pak Hitam telah mati dalam keadaan yang amat menyayat hati. Korang teringat tak masa Pak Hitam bergurau dengan Acu dan Ica? Perut Pak Hitam terburai. Seluruh kulit kepala dan muka Pak Hitam dah mengelupas. Kaki dengan tangan dia dah dipotong korang. Dan mayat dia digantung menggunakan cangkuk besi yang Pak Hitam gunakan untuk menggantung daging. Sangat-sangat sadis. Pak Hitam! Acu dan Ica memekik. Mereka terus melutut di hadapan jenazah Pak Hitam yang masih tergantung. Air mata Acu dan Ica berjuraian membasahi pipi mereka. Walaupun Pak Hitam bukanlah saudara mereka, tapi Pak Hitam mereka anggap seperti ayah mereka. Hanya pada korang yang ikuti episod sebelum ni akan kenal pada Pak Hitam. Tiba-tiba, kemat terpandang satu kertas yang tertulis di badan jenazah Pak Hitam. Dia terus mengambil kertas tu, lepas tu diserahkan kepada Akib. Akib, baca ni. Ada pesta bakal berlaku di rumah Syuib dan Saleha. Ayat yang tertera di atas kertas tersebut, korang. Kita kena segera ke rumah Abang Syuib. Mereka dalam bahaya, kata Akib. Tiba-tiba gelombang api yang besar meletus dengan kuat. Acu dan Ica dia tak dapat menerima bahawa ibu bapa dia dalam keadaan yang bahaya. Mereka memekik dengan kuat sehingga bergema ke seluruh hutan tempahat. Akib dan Hakim dia terpaksa menggunakan ilmu mereka untuk melindungi Rashid, Kemat dan Sidi. Bertenang Acu, bertenang Ica, pekik Akib. Bam! Tiba-tiba kedua mereka lesap dari pandangan menuju ke arah kampung Kalumpang. Mari, kita tak boleh berlengah. Mereka berdua dalam bahaya. Arah Akib. Tapi kan korang belum sempat mereka ni nak memulakan langkah, si Bonggol tu pula bersama dengan lelaki dan kanak-kanak yang datang sebelum ni tiba-tiba muncul menghalang laluan mereka. Itulah tetamu-tetamu yang tak diundang mereka yang datang sangat ke rumah mereka buat kacau tu. Kamu semua nak ke mana? Biarlah mereka berdua yang pergi. Kamu semua akan kekal dekat sini. Kata Bonggol mengejek. Kau nak apa? Bentak Akib. Tak ada apa-apa. Cuma kamu semua jangan ganggu rancangan kami. Itu sahaja. Kata Bonggol dengan wajah yang menyeringai. Sekian saja untuk episod keempat dan kelima untuk siri Kemaruk. Apa yang akan berlaku kepada Ica dan Acu? Dan apa yang berlaku di rumah ayah dan ibu Ica? Kalau korang nak tahu episod yang seterusnya, korang kena follow akak. Okey korang, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye.